kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat dah berhujung minggu ni. Rasanya dah lama saya tak live dengan Haziq hari ni. Dapat Double jumpa H. Haziq. Tak, masalahnya Ha. hari ni bukan main cantik lagi baju blazer saya pakai. Itulah Awak pasal. datang pakai Kita pakai yang simple-simple Baju ni hujung sweatshirt. minggu. Tak ada nak pakai blazer hujung minggu selalunya. Oh, Sebab so- orang kerja pejabat pun Isnin sampai Jumaat. Ya, nak try dah rasa macam kerja pejabat. Tapi Lagi-lagi itulah. musim bola pula Betul sekarang Haziq. ni. Nasib baik hari ni kita cuti. So malam tadi tak ada match. Jadi kita selamat sikit lah. Kalau tidak game pukul 9, pukul 12, pukul 3. 9, 12, 3. Ya, tapi untuk perlawanan 16 pasukan terbaik ni akan ada game pukul 12 dengan 3. Betul, dua timing Pukul je. 9 dah tak ada. 12 dengan pukul 3 sahaja. Haziq sokong mana? Saya ni lah dia. Jangan baru nak buat Dua pilihan lah, dua sekarang. Mana tim. boleh dua, satu. Dah tersingkir ke tim? Ada lagi, dua lagi. England dengan Portugal. England dengan Portugal. Oi, England dengan Portugal dua-dua laluan dia macam berat juga Dia England, belah lain. Ya bukan, tapi England nanti akan jumpa dengan Jerman. Portugal akan jumpa Belgium. Ya. So dua-dua akan out nanti. Tak, sabar. Awak pasukan apa? Kita Perancis lah. Oh. Ada Benzema, ada Mbappe kat situ. Alright. Kita tengok sebab awal pagi nanti akan ada perlawanan 16 pasukan terbaik. Betul, malam ni. Tapi kejap lagi ini baru kita cerita pasal bola sebab memang tajuk kita hari ni gila bola. Memang cerita pasal bola je. Tapi sebelum kita nak masuk cerita pasal bola tu, Macam kita nak biasa update lah. dulu Kita lah nak update pasal dulu. COVID-19 semalam. Macam tersekat nak sebut COVID-19. Sebab mask benda dia ni ketat sikit ketat. lah. Bukan saiz ni, salah saiz. Okey. Mask kita ni rasanya saiz S ni. Okey, kita nak kongsikan sikit pasal update COVID. Seperti biasa, kalau kita tahu kes baru semalam 5,812 masih lagi tinggi Betul. Belum lagi kita boleh berseronok-seronok dan jumlah keseluruhannya dah 722,659. Jadi sama-sama kita masih lagi kena tetap patuh SOP, sama-sama kena ikut saranan kerajaan, duduk dekat rumah kalau tak ada keperluan untuk keluar. Ya. Sehinggalah kes ni berkurangan, insya-Allah supaya kita bolehlah kembali seperti kehidupan kita Tapi sedia itulah kala. dia, kalau tengok Selangor tak berubah daripada awal lockdown tadi tu sampai ke sekarang masih lagi 2,000 lebih. Sekarang ni 2,187. Itu yang kita doktor tanya-tanya, kat mana sebenarnya kes ni berlaku? Itulah. Tapi kita nak buat macam mana Zik? Kalau memang dah ada tu, numbers tu dah dikeluarkan setiap hari oleh Kementerian Kesihatan, kita kena akur dengan apa yang diberitahu. Yang paling penting sekarang kena, orang cakap, kena berjaga-jagalah sebab ramai juga sebenarnya peniaga. Macam Aziz ni peniaga kan? Betul, terjejas. Kita dengar terjejas, terkesan, semua tak boleh nak berniaga. Ya, dan kalau tengok ni vaksin pula. Kepada yang dapat dah appointment untuk dapatkan vaksin dos pertama ke dos kedua ke boleh untuk ikut appointment yang dah dapat tu sebab sekarang ni memang target 300,000 dos vaksin sehari Nak nak diberikan. diberikan. Betul. So, sekarang dah dapat 6,823,104. Di mana dos kedua yang dah lengkap ada hampir 2 juta. Yang dah 2 dos. Yang dah 2 dos yang memang dah lengkap. So memang nak capai herd immunity tu. Betul, Itu je betul. yang paling penting sekarang ni. Yang kalau ibu mengandung yang mungkin tak tahu ataupun ibu menyusu ke tak tahu perlu ke boleh ke ambil vaksin, ini dia. Ada yang nak 3 dikongsikan kan. 3 brand tu kan. Betul. Jadi kalau yang ada dekat skrin ni kita kongsikan, kita bacakan untuk ibu mengandung, untuk Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac daripada individu hamil ni antara 14 hingga 33 minggu boleh. Tapi kalau untuk ibu menyusu juga sesuai menerima vaksin, tapi kalau lebih 33 minggu, maksudnya minggu ke-34 dan seterusnya, digalakkan untuk mendapatkan saranan ataupun nasihat daripada doktor dulu sebelum membuat pengambilan vaksin je. Ya, betul. Tak sabar kita nak hidup macam dulu balik. Boleh pergi bercuti, boleh pergi makan nasi kandar. Ya, kita tengok Euro pun kadang-kadang kita, seronoknya dia dalam stadium penuh sih. Boleh tengok stadium, boleh Tak pakai mask pun semua. kat kedai makan. Kan bayang kalau tak dapat pergi stadium, dapat tengok dekat kedai makan pun dah Meriah cukup lah. happy sebab ada Meriah. satu skrin besar, boleh Iyalah. tengok ramai-ramai. Bila kita nak dapat macam tu balik? Kan? Itulah kalau kita tengok game bola tu dah ada dah antara negara-negara yang dah boleh dapat kapasiti penuh dalam satu stadium. So, Malaysia akan tiba tak lama lagi InsyaAllah, masa sama-sama kita doakan. kita boleh dapat hidup macam dulu balik. Haziq semenjak pakai blazer ni, cara penyampaian tu nampak betul profesional
Itu nak tunjuk perbezaan saya dengan awak hari ni. Rasa macam formal sangat pula tiba-tiba kita ni. Tapi alright, ada satu cerita ni. Oi. Pasal budak takut dengan mainan. Ini betul lah cerita ni kan. Kalau kadang-kadang kan mungkinlah mak ayah tu nak belikan mainan tu untuk bagi anaknya berkawan kan. Tapi bila dah belikan pokok kaktus ni untuk budak comel ni Zik. Pokok kaktus tu boleh joget-joget. Kita ada Bukan video setakat dia. boleh joget je, boleh cakap balik. Apa yang kita cakap, dia cakap. Tengok ada video dia bila kaktus tu macam perli dia tau. Tu dia menangis tu. Nampak? Nampak? Tapi benda ni memang takut. Bayangkanlah kalau kita sebut macam buat apa tu? Dia buat apa tu? Oi, itulah kalau kita tengok pun daripada video tu kan, yang komen-komen ada juga yang suka kata, ini kalau aku ada anak nanti aku nak belikan benda ni juga untuk anak aku. Tapi ada orang cakap, takut juga nak beli ni kan malam-malam tiba-tiba dia bergerak sendiri. Cakap balik. Dia boleh tiba-tiba malam-malam nangis sendiri. Benda kan. Okey, itu satu cerita. Satu cerita lagi. Pasal bola sepak. Betul. Kan Cristiano Ronaldo dah pun dapat sama level dengan Ali Daei. Ada 109 gol sekarang ni, peringkat antarabangsa. Tapi apa yang membanggakan kita rakyat Malaysia ni bila tengok list 10 top 10 penjaring terbanyak gol sepanjang zaman. Betul. Ada Untuk nama pasukan Supermok untuk kita. negara, ya. Allahyarham Mokhtar Dahri, legenda bola sepak Malaysia yang meledak 89 gol dalam 142 penampilan bersama dengan skuad Harimau Malaya. Ada nama Allahyarham Mokhtar Dahri kat situ, nombor 3. Betul Zik. Dan sebenarnya pencapaian yang sangat hebat daripada Supermok kita kan sendiri. Pernah membawa negara untuk berada dalam ILO ranking pada tahun 77 Zik. Nombor 61 Malaysia time tu Zik. Ya. Maksudnya kan? kita time-time tu memang cukup terkenal negara kita di peringkat antarabangsa Zik. Bila agak-agaknya ada seorang lagi player Harimau Malaya nak dapat macam Supermok. Nampak banyak bertanya soalan tu. Asal bila je dari tadi? Bertadi tanya soalan Bila ni. kita nak habis PKP? Bila kita nak dapat ni? Ya, so hari ni tema dia bila. Okey, kita nak cakap pasal bola hari ni kan. Yes. Sebab itulah kita cerita sikit pasal perkongsian tentang penjaring terbanyak sepanjang zaman ni. Ya. Tapi pasal bola sepak tadi Aziz cakap, Aziz sokong England dengan Portugal. Jerman. Portugal. Kenapa? Sebab England ada player Manchester United. Portugal, saya memang minat Ada bekas player Manchester United. Cristiano Ronaldo. Memang minat Cristiano Ronaldo. Bruno pun ada lagi. Bruno Fernandes ada. Betul, ada. So, Cristiano Ronaldo memang jadi tumpuan tau untuk kali ni. So, dia orang tunggu-tunggu dia. Ya, dia memang setiap lah. kali game orang nak tengok dia skor. Tak kisah dia skor gol padang ke, dia skor penalti ke, orang tunggu dia. Dia ada peluang lagi lah untuk dapat gol lagi sebab sekarang dah masuk ke peringkat 16 kumpulan Dia ni aktif kan. lagi. Jadi sekarang walaupun dia dah 109 gol, lepas ni kalau dia gol lagi untuk perlawanan lawan Belgium Dia paling dan banyak, seterusnya tu, dia nombor 1 dia lah sekarang. ranking sekarang sih. Yes, wow. So ada banyak hari ini pasal bola kita dah susun baik punya untuk anda. Ada pemain bola sepak remaja. Ada legenda. Pemain bola sepak e-sports pun ada juga. Ada penyokong-penyokong pun akan join kita kejap lagi di Borak Kopitiam. So pergi kat Facebook Borak Kopitiam, Instagram Borak Kopitiam, share, follow semua social media kita orang, okey? Okey, kita relax kejap sebab nak cuba bagi Aziz ni kurang formal sikit. Pakai blazer ni dia jadi formal. Macam penyampai sukan Ya. Lepas ni kita sambung lagi. Hari ni topik kita gila bola. Kembali selepas ni Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Sepak kepada FD balik. Hafni sepak kepada Haziq. Haziq sepak kepada Hafni. Pusing-pusingnya tak ada ke mana? Ya, pusing-pusing jadi- ke situ je bola sebab dua orang je main. Jadi kita pusing-pusing lagi. Kita dalam rancangan kita gila bola pagi ni. Ya, tajuk kita orang dekat bola Tajuk Borak kita. Kopitiam hari ni gila bola. Sebab Betul. sekarang musim bola yang ramai Sesuai dengan Euro sekarang kan. Sebab semalam pun JDT baru menang 1-0 untuk perlawanan ACL. Memang satu pencapaian yang sangat baik. Betul. Sekarang ni JDT berada di tangga kedua peringkat kumpulan. Jadi harap agar dapat kemenangan lagi selepas ini, dapatlah layak ke peringkat yang seterusnya. Meriah. Dalam fasa kita PKP pun kalau kita tengok banyak perlawanan bola sepak juga yang kita boleh saksikan. Ramai orang bersengkang mata sekarang ni. Betul. 9, 12, 3. Tapi sekarang 12, 3. 12, 3. 3 bawa sampai habis 5.5. Start malam ni lah. Start malam ni kita nak tahu siapa yang akan menang. Kita nasib baik sebab besok bukan kita live. Itulah nasib baik kita hari ni. Sebab kita hari ni. Tapi kalau kita tengok balik Euro sebelum ni,
final Perancis dengan Portugal kan? Kalau tak silap Perancis dengan Portugal, betul Portugal kot. menang kan? Tapi Portugal menang. Euro sebelum ni. Rasa-rasanya tahun ni Portugal boleh menang ke Zik? Boleh. Final Portugal England. Laluan dia lain. Laluan lain. Dia Yalah lain. memanglah sebab dia orang akan jumpa tahun final lah. Oh iyalah. Nampak? Mungkin lah. Kita nak bersama dengan seorang pemain bola sepak remaja. Tapi sebelum tu Zik, yang dah ada ni. Kita ada trivia dulu pasal bola ni. Yes, kita nak tunjuk dulu pasal sejarah pemain bola sepak. Jom kita saksikan. Bola sepak sememangnya sukan yang begitu dekat di hati semua. Sebagai sukan nombor 1 dunia, ia mampu mengeratkan jalinan hubungan sesama kita. Bila sebut saja bola, mestilah nak menonton perlawanan bola sepak. Ditambah pula dengan perasaan nak tengok siapa pemainnya kan? Oh, kacak. Okey, itu gurau. Secara rasminya, bola sepak di Malaysia bermula dengan penubuhan Persatuan Bola Sepak dan Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur pada tahun 1920. Ketika itu, ia dipimpin oleh Gubernur Hong Kong, Andrew Caldecott. Sejak itu, aktiviti bola sepak semakin kerap digerakkan oleh FAM. Pada tahun berikutnya, Badan Bola Sepak Negara itu telah menganjurkan pertandingan Piala HMS atau kini lebih dikenali sebagai Piala Malaysia. Tahun 1970-an, prestasi bola sepak di Malaysia berada di kemuncak, di mana pasukan Malaysia merupakan kuasa tahap pertama di Asia dan ranking ke-5 dunia. Faktor itu juga telah membawa Malaysia untuk bertanding di Sukan Olimpik Moskow 1980. Yung Jung mengejar kepada James, peluang untuk James. James, gol! Gol! Allahyarham Datuk Muhammad Mokhtar Dahari antara legenda yang sentiasa diingati. Diberi julukan Supermok kerana kehebatannya di atas padang. Beliau merupakan salah seorang pemain terbaik di Asia pada dekad 1970-an dan tersohor sebagai yang terbaik di Malaysia malah sehingga kini. Menyarong jersey bernombor 10 ternyata membawa tuah buat Supermok. Pernah menjadi ketua pasukan paling muda dalam kelayakan Sukan Olimpik 1974 di Seoul, Korea Selatan, Datuk Soh Chin Eun pula dikenali sebagai Tauke. Beliau merupakan salah seorang pemain yang mewakili Malaysia pada Sukan Olimpik 1972 di Munich, Jerman. Ternyata dengan kehebatan dalam lakaran sejarah ini telah membuktikan suatu ketika dahulu bola sepak di Malaysia tidak boleh diperlekehkan tetapi mampu dijadikan contoh. Apa-apa pun teruskan menyokong pasukan bola sepak tanah air kita, Malaysia. Kagum kan dengan bola sepak lama sebelum ni. Sebab apa Zik? Kalau tengok game tu meriah. Iyalah. Saya ingat sebab nak cakap sebabkan warna hitam putih bukan Warna hitam putih tu memang legend lah. Betul. Kalau kita tengok kan. Dia macam orang cakap mengimbau lah. Walaupun zaman tu kita belum ada lagi, tapi itu antara kenangan-kenangan antara legenda bola sepak tanah air kita yang mencipta nama, mengharumkan nama negara sampai sekarang orang ingat Zik. Yes, tapi yang baru ini yang baru juga. Yang baru ni. Yang baru pun kita kena sayangi. Kelab dia dari mana tadi? Apa Ada boleh dia? lah. Ada boleh lah. Ada boleh. Apa? Boleh dah. Boleh dah. Boleh dah. Boleh dah, Pak. Kita tanya sendiri lah. Kita bersama dengan Muhammad Diniz Irwan. Yang merupakan seorang pemain bola sepak remaja yang sekarang berada di Frankfurt, Jerman. Assalamualaikum, Diniz. Waalaikumsalam. Diniz, sebutan nama kelabnya tadi tu apa? Ada boleh lah. Ada boleh, Pak? Dah dekat dah tu. Boleh debar. Boleh Ada- debar. boleh debar. Terbelit-belit kita nak sebut nama tim dia. Tapi macam Diniz pun sebelum ni pernah juga sempat main dengan training dengan Cardiff dan Valencia Betul. Waktu umur 13 tahun saya pergi ke Cardiff City. Waktu umur 15 tahun ke Valencia. Yes. So macam mana Dan umur- bila umur 20 ni boleh sampai ke Jerman? So alhamdulillah waktu saya umur 15 dan 16 saya main dengan JDT. Akademi JDT. So waktu tu coach untuk Akademi JDT waktu tu daripada Jerman, daripada Dortmund. Nama dia Coach Alex. So dia yang waktu tu dia dah habis kontrak dengan JDT, so dia balik Jerman. And then dalam dah setahun macam tu dia contact, dia cakap nak main tak dekat Jerman kan.
So, dia nampak ada potensi semua. Lepas tu dia yang buka jalan lah untuk Dinis pergi ke Jerman dan trial dengan tim dekat Jerman semua ni. Faham. So Dah berapa musim dah dengan pasukan tu? Kau sebutlah pasukan apa? Aku Ya. itulah nak sebut terlupa. Ada Boleh Debar. Boleh apa? Oh, boleh debar. Boleh Debar. Berapa lama tau Boleh Dinis? Debar. Asyik lupa nak sebut nama tu. Boleh Debar. Jadi saya baru join first team Oberli The Boss sebab sebelum ni saya main dengan team Edesheim. So yang tu second team. Alhamdulillah dia offer untuk saya join first team Oberli The Boss, so saya Alhamdulillah. First team sekarang. Yes. Okey. Kita tahu Dinis start daripada Malaysia main Peringkat antarabangsa peringkat antarabangsa kan. So apa sebenarnya yang Dini nak capai? Target Dini. Target Dinis. Ah. Okay, so waktu Dinis umur 10 tahun lah. Ni kira kita throwback balik lah. So Dinis memang bagi tahu ayah, Dinis terus terang dengan ayah, dia cakap Dinis nak main bola. Tapi dia tak kasih. Dia cakap, Mula-mulanya? tak boleh. Kenapa? Dia cakap sebab apa? Nak main bola sebab saya kan selalu main bola petang-petang dekat padang je kan. Lepas tu dia ingat macam saya tak serius lah. Okey. Macam nak main-main. Dia suruh macam tu fokus je. belajar lah maksudnya gitu kan. Okay. Dia suruh fokus. Waktu tu saya tengah main golf. Oh. Dia bawa saya main golf. Oh, dia nak bagi Dinis pilih lah. Golf ke bola? Golf ke bola? Daddy cakap golf. Daddy cakap golf, okey. Lepas tu cakap dengan Daddy tak nak. Nak bola Daddy juga? Nak main bola. Lepas tu Daddy cakap okey boleh. Tapi kena janji yang education tak boleh tinggalkan. Lepas tu kena disiplin, kena ikut apa Daddy guide kan lah. Kena ikut Daddy punya guide lah. Faham. Yes. Dan Tapi kita tahu juga. apa perasaan keluarga sekarang bila Dinis dah sampai ke tahap sekarang boleh sampai ke Jerman, main bola, Frankfurt. belajar pun kat sana Dinis. Main untuk kelab apa? Boleh debar. Okey, betul. Okay, so memang itu memang daripada kecil memang cita-cita memang nak main kat Europe, memang serius nak main bola sebab tahu macam mana level dekat Europe, dia punya quality semua macam mana. Memang bila dapat dekat tawaran untuk main dekat Jerman ni memang kira macam apa, Dinis kira ni macam platform untuk Dinis lebih menyelah untuk dapat untuk ketuk pintu Bundesliga, untuk main Champions League. Untuk dikenali lah dekat sana Dinis Tapi Dinis macam dalam squad sekarang untuk Boleh Debar Boleh Debar dah masuk first 11 kan. Untuk ni squad bawah 21 ke macam mana? Yang ni first team. First team First team dia dah. bukan first team sekarang. Macam rakan-rakan sepasukan tu semuanya orang Jerman ataupun sama juga rata-rata dari seluruh dunia? Daripada Afrika ada, daripada Arab ada, daripada Pelbagai lah. Vietnam pun ada seorang. Memang Jadi macam multicultural. mana Dinis nak bawa diri, nak bercampur dengan diorang ni semua yang betul-betul lain dia punya culture diorang kan dengan gaya hidup kita sekarang orang Malaysia kan? Dia rasanya bila kita faham diorang cakap apa, macam boleh join borak macam tu ya. Diorang borak-borak kita join kan. Diorang pun welcome lah. Dinis banyak angguk geleng je lah. Angguk geleng. Tak, Dinis boleh cakap bahasa Jerman. Dinis boleh. boleh cakap Jerman. Dia dengan Klopp best friend kot. So berapa lama perlu masa untuk Dinis dapat fluent bahasa Jerman, dapat adapt dengan Dinis- culture sana? Dinis start belajar bahasa Jerman daripada umur 18. So dalam setahun belajar kat Malaysia dengan Cikgu Hafiz. So bila Dinis sampai sini, mula-mula sebulan 2 bulan tu macam kikuk sikit lah sebab dia punya logat dia punya aksen dia, kita kena biasakan kan. Dalam dah lepas 2 bulan macam tu dah biasa dengan kawan-kawan pun cakap bahasa Jerman. So dengan cikgu bahasa Jerman, so Kita orang pun pandai juga cakap Jerman ni, sekarang dah Dinis. siap. Boleh lah berborak dengan kita sekarang. Jom. Boleh. Tanya apa-apa. Bahasa Jerman. Hallo, wie geht's dir? Alles klar? Reply. Guten Morgen. Guten Morgen. Betul tak? Jurgen Klopp. Betul. Betul. Kita tahu. Maksud dia apa tu Dinis? Itu good morning. Good morning. Next, Orang tanya next, lain, jawab je lain. next Tapi soalan, boleh next lah. Soalan next. Tanya lagi dalam bahasa Jerman. Okay. Was hast du gegessen? Ich habe Bratwurst und Brötchen gegessen und ja. Betul lah. Memang Bastian terror. Memang Schweinsteiger. terror.
Okey Dinis, tapi sambil-sambil tu sajalah nak tahu juga kan pengembangan macam mana Dinis sebab selain daripada bermain untuk first team Abole Debar tu, Dinis juga tengah belajar dekat sana kan? Betul, dia sekarang tengah belajar dekat sini. Jadi macam mana dia pembahagiannya tu nak main untuk first team pula tu dengan pelajaran lagi? So memang dia punya sistem dekat Germany ni semua memang teratur. Memang dia akan sediakan time untuk education dengan football. So macam pagi dia pergi sekolah, pergi kelas dalam pukul 8.45. Kelas fleksibel, dia kadang-kadang ada free period semua kan. So balik paling lambat pun sekolah habis dalam pukul 4.30 macam tu. And then training pun start pukul 7.30. So memang Dinis memang rasa bagikan masa tu tak ada masalah, Alhamdulillah. Nampak penuh hari tu lepas kelas terus training, kelas training. Betul. Lepas tu kan, Dinis, kalau kita tengok baru-baru ni Malaysia ada masuk kelayakan Piala Asia. Kan? Dah Kelayakan dapat Piala masuk Dunia, ke kelayakan Piala Asia. kelayakan pusingan ketiga. Dinis punya pandangan lah terhadap pasukan Harimau Malaya sekarang ni. Macam mana tahap kita? Waktu tu dia ada tengok juga game. Dia tengok Dion Kools tu. Dia punya memang kita boleh nampak kualiti dia main dengan team yang main dengan compete dengan tim-tim yang main dengan Champions League. So kita boleh nampak level dia memang tinggi kan. So macam dia rasa Malaysia punya team makin lama makin improve lah, insya-Allah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kalau diorang dah dapat kesefahaman, insyaAllah boleh maju lah. Bila Dinis nak main untuk Harimau Malaya ni? Nak baliknya bila? Bila Dinis pula nak main untuk Harimau Malaya? InsyaAllah kalau ada offer. InsyaAllah. Dinis, tak rindu ke orang-orang kat Malaysia ni lama sangat kat Frankfurt tu? Saya video call dengan keluarga hari-hari, so tak ada masalah. Last Bila balik last bila? balik Malaysia? Bila last balik Malaysia? Bila last? Tahun lepas, Februari. Tahun lepas, dah setahun lebih Dah setahun lebih Rindu sate tak? Sebab dia orang Kajang. Sate Kajang Rindu sate tak? Tak sangat. Dekat sana senang tak nak dapat makanan Malaysia? Senang juga sebab kat sini kan banyak orang Muslim kan. So memang nak cari makanan Malaysia tak susah. Alhamdulillah. Dinis, Dipermudahkan nak tahulah pasal bola juga kan. Dinis tadi dah cakap sekarang dah main untuk first team Abole apa? Abole Debar. Abole Debar. Aduh, susah betul. Asyik lupa nak sebut. Ni dah tua kan? Tapi Dinis kan sebenarnya kan, okey, tadi Dinis kata daripada umur 10 tahun dah minat bola daripada golf. Tapi influence Dinis sebenarnya dalam sukan bola sepak ni siapa? Ya saya. Influence maksudnya idol yang macam ikon bola sepak yang Dinis betul-betul nak jadi sehebat orang tu siapa? Jenis streamer soalan tu banyak juga. Tapi jenis rasa Cristiano Ronaldo adalah orang yang jenis look up tu. So kita boleh nampak dia bukan setakat bola sepak, dia punya personality, dia punya karakter, dia punya disiplin macam mana. So jenis rasa bola bukan setakat atas padang je, tapi kita punya karakter dekat luar padang kan. So bila kita tengok Cristiano Ronaldo, dia memang perfect player. Kita memang look up to Cristiano Ronaldo. So Dinis, harapan Dinis untuk kerjaya bola sepak Dinis dan juga untuk skuad bola sepak kat Malaysia. So macam mana Dinis? Harapan, silakan. Harapan Dinis harap semoga insya-Allah pasukan Malaysia akan berjaya, lebih maju. And Dinis pun sedar dengan keadaan yang ada dekat Malaysia sekarang ni dengan COVID-19, dengan pandemiknya. Dinis doakan agar semuanya akan kembali pulih seperti biasa, and insya-Allah semoga semuanya pulih dan boleh main bola macam biasa, tak ada apa-apa sekatan, tak ada quarantine semua, insya-Allah. Dinis doakan, dan Dinis juga minta agar mohon agar semua doakan Dinis dan keluarga Dinis berjaya di dunia dan di akhirat, kan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin, Dinis, insya-Allah. kalau peminat nak ikut perkembangan Dinis, Instagramnya mungkin boleh kongsikan? Ya saya. Instagram, Facebook, Twitter ke kalau ada? Saya ada Instagram mdinis.9. And then Twitter tak ada, Facebook tak ada. Memang Instagram je. Instagram je kalau kita tengok YouTube. ada. YouTube ada, Dinis Irwan. Ada okey, YouTube. ada YouTube juga. Boleh follow kalau nak kenal. Ni ramai nak kenal dengan Dinis ni. So boleh kenal dengan Dinis, pergi follow Instagram dengan YouTube Dinis. Kita ucapkan good luck dekat Jerman, dekat Brentford.
Semoga Okey, terus terima kasih. kerja Sukses. Dinis menyinar dekat sana dan seluruh Malaysia insya-Allah. Amin insyaAllah. Terima kasih. Dinis, terima kasih bahasa Jerman. Vielen Dank. Vielen Dank. Ya, vielen Dank. Belendang. Oh, lain betul bunyi dia, Vielen Dank. Bitte schön. Bitte schön tu sama-sama. Bitte schön itu sama-sama. Bitte Okey, schön. bitte schön Dinis, bitte schön. Kenapa dengar macam cakap Arab je? Oh, lain bunyi dia. Bitte schön lah. Bukan dia? Okey Dinis, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Kirim salam dekat semua orang Jerman. Bunyi macam Arab Bitte schön. Bitte schön, bitte schön. Okey, so ada banyak lagi pasal bola yang kita nak share dengan anda semua. Betul. Sebab tajuk hari ni gila bola. Ui. Dan sekarang ni cakap pasal gila bola, kalau tak ada jersey, tak kumpul jersey, tak gila bola lah. Ini yang jenis suka kumpul jersey pula ni. Ada video kita sediakan. Jom kita tengok. So, sekarang ni kita bersama dengan kalau sesiapa yang mungkin meminati dengan jersey bola sepak tempatan ke ataupun luar negara ke, pasti akan mengenali individu yang kita nak interview pada pagi ni. Dia merupakan seorang YouTuber. Okey, so sekarang ni kita bersama dengan individu tu sendiri iaitu Abang Jo Zakaria. Assalamualaikum Abang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Sini boleh abang ceritakan sikit macam mana bermulanya minat abang untuk mengumpul jersey bola sepak ni? Sebenarnya saya start dengan minat main bola je sebenarnya. Bila start minat main bola tu kita dah start kenal team, kita dah start kenal player, start pakai nama dia orang, number dia orang. So start from there lah. Saya start kumpul. Saya start kumpul dari tahun 96 macam tu. Kita nak tahu berapa banyak dah jumlah jersey semua yang abang ada sekarang ni? Jumlah jersey saya pun tak berani nak kira sebenarnya. Tak berani nak kira? Tak berani nak kira. Tapi dalam masa sekarang ni yang ada dekat saya lebih daripada 50 layar. Banyak jersey-jersey saya yang lama-lama ada kat kampung, kat rumah parent. So dekat KL ni yang ada dekat saya, yang saya sempat beli waktu saya kat KL, ada dalam 50 lebih lah. Saya tak ada mana-mana kelab yang spesifik yang saya akan beli tiap-tiap tahun. First saya akan tengok cantik jersey tu. Second, filosofi yang ada pada jersey tu. Bila kata filosofi ni maksudnya apa design ataupun apa elemen-elemen yang diorang terapkan pada jersey tu untuk menggambarkan kelab tu sendirilah. Something like that, atau history yang berkaitan dengan kelab tu lah. Kalau dua ni sangat kuat, without hesitation just ambil je lah duit. Dia macam tu. Ya, okay. Apa jersey yang bagi abang paling special lah? Boleh abang kongsikan dekat kita? Untuk saya lah untuk saya adalah ini dia jersey Liverpool ni. Di mana jersey ni saya berjaya mendapat autograf daripada Steve McManaman. Ini bukan sekadar tanda tangan, siap ada gambar dia bagi signature lagi. So benda tu boleh dikatakan menaikkan lagi lah value apa ni jersey ni. Kalau kata saya nak jual lah, kalau nak jual lah, tapi rasanya tak lah kot. Untuk Liga Tempatan Selangor, ini boleh dikatakan favourite. Walaupun Selangor bukan negeri saya, bukan pasukan saya, tapi kesemua jersey Selangor untuk season ni saya ada. Filosofi baju ni sangat kuat. Di mana design ni dipakai oleh Selangor satu game saja. Pertandingan Malaysia Cup. Satu game tu saja dia pakai design ni. Lepas tu dah tak pakai. So dia orang apply balik untuk season ni dengan ada pembaharuan lah dia orang buat. Design kalau tengok, kalau boleh nampak lah design corak yang ada kat baju ni, dia orang menggunakan motif kelopak bunga Tanjung, iaitu bunga rasmi untuk negeri Selangor. So itu saya katakan bukan di sini bukan sekadar kosmetik, tapi filosofi yang diterapkan pada baju ni sangat tinggi bagi saya. Saya harap kelab mampu put effort into the into the jersey, di mana kita orang yang membeli jersey ni nak rasa di appreciate. Kita orang nak rasa dihargai, bukan sekadar aku keluar apa pun orang akan beli. That kind of attitude yang kita orang tak suka sebenarnya. Put effort untuk mencantikkan jersey, sebab macam saya cakap, jersey kita, wajah kita, kalau bukan kita pakai, siapa lagi nak pakai? Untuk bola sepak Malaysia, saya mengharapkan perubahan lah, itu je lah. Budak-budak sekarang menganggapkan Liga Malaysia ni dah tak relevan.
Di mana dia orang selalu dieksposkan dengan Liga Premier, Liga EPL, liga-liga luar. Tapi without support daripada kita sendiri, orang Malaysia sendiri tak support, macam mana liga tu nak berkembang? Right now, Euro tengah berlangsung, tapi top 3 goal scorer yang ada dalam Euro adalah salah seorangnya adalah arwah Moqtadahri. Kita tak nak tengok lagi ke nama anak Malaysia kita ada dalam list international macam tu. Kita memainkan peranan penting untuk memajukan bola sepak kita lah. Banyak betul jersey dia Zik Ya, Hefni kalau Hefni ada banyak jersey apa yang patah tu? Saya itulah Bunyi jangan hutang, pakai bunyi blazer hutang. yang hujung minggu. Saya jersey yang saya collect jersey adalah sikit-sikit je lah. Jersey kelab-kelab yang saya pergi travel kat situ. Contoh kalau pergi Turki kan ada kawasan-kawasan yang saya pergi, kelab-kelab lokal tu saya beli. Tak adalah spesifik. Yang spesifik tu Liverpool lah. Adalah. Liverpool tu ada lah. Yes. Okey, dan kalau saya saya banyak jersey Harimau Malaya. Banyak zaman dulu sampai sekarang. Tak adalah zaman dulu. Masa start dah mampu nak beli sendiri. memang selalulah beli. Setiap tahun kan ada kalau tukar jersey memang akan beli. Yang paling latest sekali ada lah. Ada? Kuning hitam tepi tu. Yang tak saya pakai yang second punya, yang belang. Okey, faham. Yes. Okey, tapi bercakap pasal jersey Harimau Malaya, hari ini sangat berbangga kami di Borak Kopitiam bila kita bersama dengan legenda bola sepak Harimau Malaya. Kita ada Datuk Hassan Sani, Dola Saleh dan juga Asmawi Bakiri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Okey, semuanya sihat ya tu di sana? Alhamdulillah. Di rumah masing-masing lah kiranya gitu kan. Bukan di sana tu berkumpul sekali. Okey. Okey. Datuk, kita nak cakap Datuk Hassan Sani dulu kan. Datuk, kiranya Datuk kalau masa zaman-zaman Datuk bermain bola sepak, kita mungkin belum lahir lagi kan? Belum. Sebab Datuk last mungkin pada 80-an Datuk Ya, betul. Tapi apa yang kita kenali Datuk ni, kalau kita tengok kita punya sejarah semua, Datuk terkenal sebagai Hassan Lipas Kudung Sani tu. Macam mana boleh mula-mula tiba-tiba dapat jolokan nama macam tu tu? Okey. Saya digelar Lipas Kudung tu, saya pun tiba-tiba tak tahulah dua yang bagi galaran tu. Mungkin dulu satu darinya mungkin segi dari saya mengelicik bola tu. Yang orang panggil cocok-cocok Hassan tu, itulah dari situlah. Asalnya. Pasal dulu-dulu pemain semua ada orang bilang macam nama Jolokan. Nama gelaran, nama glamour macam itulah macam masing-masing saya ada nama. macam saya dipanggil Cocok Hassan, Lipas Kudung. So dengan rekan-rekan saya itulah ada yang dipanggil Toke, Sucinan, ada yang panggil Supermo, Moqtadahri. Betul. Itulah ada panggil King James. James Wong dipanggil King James. Itulah. Dia ada nama gelaran-gelaran dia. Gelaran tu. Itulah yang bagi gelaran. Ya, bila sampai ke tahun Dola Saleh pula, ada tak lagi gelaran tu, bang? Ada juga. Mesti ada. Waktu saya tengok Dola Saleh bermain kelayakan tu yang dia score winning goal tu, saya ingat. Itulah dari sanalah saya bilang Dola Saleh boleh pergi jauh lagi. Okey, kita nak bercakap dengan Dola Saleh pula ni cerita mengenai perkembangan bola sepak. Kalau kita tahu zaman Dola Saleh dulu bermain macam mana, dan sekarang ni pula bila tengok macam-macam peristiwa berlaku, permainan bola sepak Harimau Malaya pula. Mungkin abang nak cerita mengenai pengalaman dulu punya bola sepak tu macam mana? Benda yang tak boleh nak dilupakan tu, bang. Macam-macam lah kalau nak fikir. Yang paling tak boleh lupa. Perkara yang apa? Jadi sejarah pada kita sebagai pemain bola. Dan memang kita kenali Datuk Hassan tu memang diibaratkan sebagai legenda bola sepak Malaysia lah. Betul. Datuk Hassan Sani ni macam zaman saya pula kita kenali Zainal Abidin. Betul. Siapa? Syed Mustafa, ramai lagi pemain-pemain yang boleh dikira
setanding jugalah zaman dengan arwah Mukhtar tu. Betul tu. Tapi ialah kalau kita lihat sekarang perbezaan dia mungkin ada sebab dulu kita bermain bola dari peringkat kampung, daerah sampailah ke Malaysia, kita semua liga kita main. Sekarang banyak pemain terus ke liga besar. Bukan daripada peringkat bawah, tapi terus ke jadi kurang bermain daripada akar umbi, maksudnya daripada peringkat bawah. Itu yang saya nampak ada kesedikit perjalanannya. Kira macam betul. perjalanan kesusahan nak hadapi tu kan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian tu punya peribahasa. Tapi coach nak tahu juga kalau contoh dari segi teknologinya pula yang kita tengok daripada dulu sampai sekarang. Sekarang sampai paling latest kita ada VAR. Kalau kat situ referee kata tak foul, boleh claim VAR pula, foul pula. Itu memudahkan ke sebenarnya teknologi tu coach? Kadang-kadang semak juga saya tengok benda tu. Kan betul kan? Orang dah bersorak tak suka. Tak ada, tak jadi Kadang-kadang dia mengambil masa begitu dekat 5 minit untuk melihatkan VAR tu. Dan kadang-kadang benda dah berjalan sampai 2-3 minit diberhentikan just untuk cek VAR. Tambah VAR. Jadi kadang-kadang mengganggu juga. Jadi eloknya macam dululah coach. Bagi saya biarlah macam dulu jugalah. Macam biasa je lah. Bau fun kan. Itulah bola sepak. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Asmawi Bakiri pula. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Wah, saya pernah interview abang Asmawi dulu. Masa kaki bola. Awak interview pengacara sukan bola? Ya. Betul. Abang Asmawi ni cakap pasal bola dia terror tau. Power. Tu kita nak tanya balik kalau cerita pasal bola ni kan. Pengalaman abang Asmawi masa zaman bermain bola dulu. Lantang tak orang bercakap kecam macam sekarang ni Sekarang ni main sikit kecam. Salah sikit kecam. Kenapa pakai dia ni Kenapa pakai macam ni? Kenapa pakai macam tu? Okey Zik, dia begini, saya sebenarnya cuba meletak diri saya sebagai nak share ilmu apa yang saya lalui dan apa yang saya ada sebenarnya. Dua legend yang awak dah interview ni sebenarnya saya takut. Sebab zaman Datuk Azlan Sani, saya budak kecil tengok dia bermain. Zaman Abang Dollah Saleh, saya baru berjinak nak pergi main bola. Lepas tu baru zaman saya. Itulah cerita dia sikit. Bila dua tadi awak interview ni saya gerun sebenarnya, saya takut. Memang idol lah. Legend saya. Maksudnya membesar, tengoklah perkembangan mereka kan. Betul. Okey. Kalau dari segi kecaman ataupun daripada dulu sampai sekarang ni memang cukup berbeza lah. Yalah, dulu kalau ada telefon pun hanya setakat boleh ambil gambar. Mungkin dia apa masa tu ada sikit SMS tu je bagi tahulah ada perlawanan malam ni nak main, lepas tu perlawanan nak kecam tu apa semua tak berapa nampak. Tapi kali ni bila zaman teknologi ni memang cukup berbeza dan menakutkan sebenarnya. Kita main betul pun kena, tak main betul pun kena. Jadi sebenarnya benda ni satu benda yang satu benda yang terbuka sebenarnya, tak ada sempadan kan. So sebenarnya lebih kepada apa kita punya niat, kita buat apa je lah kot. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat dan apa yang kita buat tu sebenarnya tak selagi tak menyakitkan ataupun membuat toman-toman yang tak baik lah. Yelah. Kadang-kadang pasal bola lah lagi. Betul lah. Kadang-kadang pemain bila kena macam tu terkesan juga nak perform atas padang kan. Betul. Pemain bola sepak pun ada hati dan perasaan. Betul tak? Kita nak balik kepada Datuk Hassan Sani. Datuk, kalau mungkin zaman Datuk teknologi tu tak secanggih zaman sekarang, VAR, tak ada orang nak kecam direct on the spot dekat social media semua. Tapi zaman Datuk bermain, sebenarnya nama Malaysia adalah nama yang cukup besar di mata dunia juga Datuk Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga antara pengalaman-pengalaman manis sepanjang bermain dengan Malaysia masa zaman-zaman Datuk tu, Datuk. Jadi popular masa tu, Tok. Orang hantar surat ke banyak-banyak kat rumah. Okey, terima kasih. So, zaman kita orang dulu, kita bermain, orang bilang zaman dulu biasalah.
tak ada handphone, tak ada apa, kan? Kita harap saja telefon biasa. So waktu kita bermain dulu, zaman kita dulu, kita tak boleh apa pun sekali telefon ke apa, mesti complete rest, fokus for the game, main fokus untuk game malam ni. Okey, tak kira apa. So waktu zaman kita orang biasalah zaman dulu kan, zaman saya pun tak sempat juga tengok color dulu. Zaman kita orang tu kan dulu black and white. Black and white je lah, tengok game tu. Itulah. So saya harap sekarang sudah canggih. Kalau tengok pun seronok, sudah ada color apa semua. So tapi zaman kita orang dulu, kita bermain play as a team apa semua, main mati-matian 90 minit, kita fokus untuk menang. Kenapa? Sebab kita bawa bendera Malaysia tu kan, untuk sebab yang menentukan ni penonton, sebab dia melihat yang kita bermain. Itulah kita bermain, kita play as a team, kita duduk Faham. Pentingnya penonton, penyokong bola sepak tu Datuk. Tanpa penonton kita tidak, penonton itu yang bagi kita semangat bermain untuk masuk ke padang. Sebab waktu zaman saya bermain dengan rakan-rakan saya, waktu kena bagi briefing saya ingat lagi, kita fokus. Kita tahu kita orang masuk padang hanya 22 orang, termasuk referee 3 orang, 25 orang. Betul. So penonton kita all out. Kita fokus 90 minit, kita main all out. Betul. Tak kira menang kalah, yang penting satu, target saya nak menang. Itu. Wow. Tapi macam Datuk kata kan, penonton tu penting kan. Itu nak tahu, ada ke penonton ramai-ramai tunggu depan rumah, nak bersorak, hantar surat ke, ada ke Tok? Biasalah tu kan, sebagai Datuk orang sukan ni, sebagai orang sukan ni, itulah sebelum lagi hantar surat, kita orang dah sampai Stadium Merdeka pun sudah ada penonton menunggu di bawah. Untuk bagi semangat kita orang waktu kita turun dari bas nak pergi bilik salinan. Itu yang buat kita ingat balik lah. Semangat lah Tok. Ingat. Faham. Okay, Coach Dola, nak tanya ni pasal benda yang memang tengah hot sekarang ni, Coach. Pemain naturalisasi. Ramai yang duk argue. Ada yang kata okey, ada yang memang ramai yang kecam kata kita tak perlukan pemain naturalisasi pun dalam skuad Harimau Malaya. Kita nak tanya pendapat Coach Dola Saleh sendiri. Ni macam rancangan gosip bola kita. Nampak? Betul-betul rancangan gosip bola ni. Bagi saya, ialah bagus sebenarnya ada pemain naturalisasi sini dalam pasukan kita. Cuma beza dia, kita kena ambil bukannya pemain itu dah umur 35 tahun untuk jadikan pemain naturalisasi kan. Kita sepatutnya ambil pemain, bukan kita nak instant benda ni, nak cepat. Keputusan kita nak cepat. Kita kena ambil pemain ni kalau boleh umur dia 20, 21, 22 dalam pasukan. Dan dekat situ baru kita dan kita kena pastikan apa makna pemain tu naturalisasi dia, dia bagus tak bagus kita serapkan. Itu tak mendatangkan hasil. Ya, betul. Jadi saya sebenarnya benda ni saya yang cadangkan lagi semasa saya jadi jurulatih untuk pasukan kebangsaan. Sebab mengikut pengalaman saya, bila kita bermain peringkat antarabangsa memang agak berbeza dibandingkan kita ni dengan saiz fizikal kita yang kecil. Untuk dibandingkan bukan saya cakap Asia. Kalau dibandingkan Europe lagi kita seksa. Jadi memang kalau ikut pengalaman saya lah, bermain peringkat antarabangsa, kalau setakat pemain kita memang sukar pemain tempatan kita sendiri. Sebab itu pemain naturalisasi ni memang kita memerlukan. Sebab dengan keadaan fizikal kita untuk bertanding di peringkat antarabangsa memang sukar. Kalau setakat di Asia Tenggara tak ada masalah. Ya. Betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Coach Dola tu.
Maksudnya ambil daripada awal lah, daripada muda lah. Ya, daripada muda maksudnya kita develop dia orang juga kan sebenarnya. Ya, betul. Okey, nak tanya last kepada Abang Asmawi kita. Daripada zaman bermain bola sepak, jadi pengacara sukan kan, ada fasa bermain, fasa memberi komen tentang permainan orang kan. Jadi macam mana Abang Asmawi sendiri melihat, yelah daripada abang main sampai abang sendiri bagi komen tentang permainan orang tu, yang mana lagi orang cakap memudahkan sendiri, lagi mana yang mana lagi orang cakap dekat dengan jiwa tu sendiri, dan lagi mana yang kurang kecaman bang? Okey, soalan best ni sebenarnya. Daripada saya masuk bidang yang cukup berbeza daripada bermain, bekas pemain, jadi pemula ni semua. Sebenarnya saya cuba letak diri sekali lagi, saya cuba letak diri saya sebagai bekas pemain yang merasai suasana perjalanan bola sepak. Seperti Abang Dola dengan Datuk Azhar Zaki cerita daripada kecil, main bola zaman kampung, daerah, liga apa yang tak pernah main. Jadi sampai peringkat, Alhamdulillah saya pernah peringkat tertinggi di Malaysia, di kelab menang juara Piala Malaysia, semua yang ada di Malaysia. Jadi di situ saya mix dan kongsi pengalaman dan saya juga belajar daripada itulah, pada senior-senior, pada legend, daripada yalah, kita dah sekarang ni dah teknologi moden, YouTube, Google, everything semua ni saya combinekan jadi satu perkara yang saya letak diri saya nak letak share saja pengalaman saya. Sebab memang cukup berbeza sebab memberikan komen, memberikan ulasan ketika tak bermain nampak macam lagi senang kot. Cakap je pandai, lagi mudah je kot. Daripada bermain. Tapi pada masa sama mungkin fair pada kita atau pada saya tu, kerana saya juga adalah bekas pemain yang mungkin saya meletakkan diri saya sebagai yang share ilmu ataupun share benda yang kita tahu. Mungkin kadang-kadang terasa tak fair juga kot saya nak compare, nak komen, nak ulas satu perlawanan tertinggi seperti sekarang ni, Euro, lagi-lagi Euro World Cup kan. Tetapi saya ambil pendekatan sebagai pemain, bekas pemain, mengalami situasi pemain yang berada dalam padang, share tahu experience, suasana, share. Jadi itu yang saya guna pakai. Nampak digunakan bakat dan juga pengalaman yang ada untuk bagi ulasan. Itulah dia antara legenda kita, Datuk Hassan Sani. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Betul. Coach Dola kita dan juga Abang Asmawi Bakiri, terima kasih pagi ni bersama dengan kita. Kalau boleh sebenarnya nak borak ni 2 jam. Banyak benda nak tanya. Kita boleh nanti kita buat program baru lah, gosip bola. Nanti saya jemput, kita buat program kita sendiri Tok Boleh. Alright. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua, Datuk Hassan. Sedikit ucapan lah. Sedikit ucapan. Daripada Datuk sendiri untuk peminat-peminat sukan bola sepak tanah air, Tok. Okey. Yang inilah Datuk nak pesan lah pada peminat-peminat bola sepak masa zaman ini. So kalau boleh support lah pasukan kita Malaysia. Bagilah semangat mereka. Macam mana waktu dulu bagi semangat sama kita orang, termasuk saya dengan rakan-rakan saya Dola dengan Asmawi. So harap penonton-penonton kalau COVID ni dah hilang, datanglah ke stadium, bagilah sokong penuh, supportlah mereka untuk kerja untuk pasukan kita. Baik, insya-Allah. Coach Dola, silakan secara ringkas. Saya berharaplah semua kita macam Datuk juga cakap, semoga selepas COVID ni kalau habis dapatlah penyokong-penyokong datang balik membantu sebagai penyokong, membantu pasukan kita Harimau Melaya untuk lebih meningkat lagi dari segi prestasi. InsyaAllah. Dan sedikit daripada Abang Asmawi kita. Okey, dalam gelombang COVID-19 ni bukan saja bola sepak kita berkata, tapi bersukan. So sebenarnya lebih menjaga kesihatan. Wow, memang ringkas daripada lebih kepada menjaga kesihatan. Baik. Okey, terima kasih Datuk Hassan Sani, terima kasih Coach Dola, terima kasih Abang Asmawi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah bercakap dengan legenda sukan bola sepak tanah air kan. Kalau boleh nak cakap panjang lagi. Betul. Kejap lagi kita nak bercakap dengan penyokong pula. Kita rehat dulu lah. Ya, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Kembali bersama kami di Borak Kopitiam. Kalau tadi kita borak dengan legenda bola sepak tanah air,
sekarang ni kita nak bersama dengan pemain e-sukan. Sebab sekarang ni e-sukan Teknologi lah, ini teknologi lah. kan. Sukan Orang duduk yang rumah main game. daripada dalam talian lah. Sukan dalam talian Betul. Sekarang ni memang satu benda yang sangat-sangat Betul. dapat perhatian lah. So, kita bersama dengan seorang pemain e-sukan, Luqman Haziq Hajiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak dengar suara, Luqman. Mungkin dia Mungkin pun tak kena dengar kita. unmute mic tu. Tak dengar suara pun tadi tu. Mic, Tak apa. mic color-color tu tadi tu. Mungkin betul lah itulah teknologi Zik. Teknologi. Mic pun Sebab sekarang berlampu-lampu. Itulah orang kata investment. Kan? Bila seorang pemain e-sukan kan nak buat betul-betul nak main e-sukan tu, dia kena ada satu komputer yang betul-betul mantap. Mic yang mantap. Yang investment tu untuk apa tu sebenarnya? Investment untuk mendapat best main lah. Oh, selesa lah. Bagi selesa lah. Yelah. Nak betul. Sebab permainan e-sukan ni kalau kita tahu memang duduk, kena pegang mouse, kena pegang keyboard mungkin kat situ kan. Jadi kena ada keselesa kat situ. Kejap lagi kita akan bersama dengan Luqman. Luqman tengah nak cari apa masalah teknikal yang berlaku. Sekarang ni kita tengok dulu JMTV bersama dengan Mami Hana. Jom kita saksikan. Silakan. Tapi Mami nak bagi tahu bahayanya gadget, radiasi boleh menyebabkan kanser terutama kepada anak-anak 60% lebih tinggi berbanding orang dewasa. Bayangkan kalau setiap masa dia pegang gadget, apa jadi dekat anak kita? Tapi ada tak ibu ayah dekat sini yang memang nak tengok anak mereka boleh membaca Al-Fatihah, boleh membaca doa dengan betul, surah dengan betul, solat dengan betul, kerana Mami Hana memberikan solusi lengkap untuk anak anda. Hari ini hari istimewa, kena call dulu nombor tertera, kena call WhatsApp segera. Sebab apa? Sebab Mami nak bagi 6 set, 6 unit buku ni dengan harga yang sangat istimewa. Harga asal RM308 sahaja, tapi Mami potong, Mami kasih RM158 sahaja hari ni. Hari ni adalah yang istimewa, boleh sampai COD, maknanya cash delivery sampai depan rumah. Jangan risau, kita nak bantu you guys. Okey, dalam My Islamic Book ni dia adalah berbunyi, bersuara, mempunyai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kalau Mami tekan, boleh dengar. Jadi daripada sini boleh mengelakkan anak-anak yang masalah kelewatan percakapan, speech delay, anak-anak ketagihan gadget, terlampau banyak menghadap telefon. Inilah solusinya. Setiap buku surat ni 20 buku surat berbunyi, dan ini adalah basic utama untuk anak-anak belajar Islam daripada awal. Macam mana nak kenali Al-Quran, macam mana nak belajar wuduk, solat. Kalau kat dalam ni lengkap doa harian. Inilah maksudnya belum terlambat, kerana investment untuk anak-anak daripada mak ayah, berikan hadiah. Inilah maksudnya harga 3 unit ini 6 unit. 3 unit pula tersasul. 6 unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga semua ni RM158 sahaja. Untuk 6 unit kena call segera, kena WhatsApp sekarang. Boleh dapatkan dengan dropship Mami Hana, ataupun boleh jadi dropship Mami Hana seluruh Malaysia. Call sekarang, WhatsApp sekarang. My Islamic Book berbunyi 1 buku. Okey, kalau Mami tekan nanti boleh dengar. Yang My First Book pun berbunyi. Yang ini kita bagi sekali bateri, kita bagi pen sekali. Set lengkap 6 unit dengan satu harga RM308. Kita potong RM158 saja untuk memberi solusi kepada mak ayah di luar sana. Call sekarang, WhatsApp segera. Boleh pergi dekat website, boleh pergi dekat IG. Mami tunggu you guys untuk bantu ibu ayah yang ada sekarang. WhatsApp sekarang, Mami tunggu tahu. Call sekarang ni. My Islamic Book membantu you guys. 6 unit satu harga. Boleh dapatkan sekarang. Jom tukar gadget kepada Mami Hana. Wah, itu dia. Call Mami sekarang. Berapa kali tarik nafas? Boleh. Sebenarnya nak bercakap satu nafas dengan ada pelitup muka ni kan. Masa yang sangat singkat sebenarnya. Betul. So, bolehlah. Pada yang nak beli, boleh beli. Tapi sekarang ni kan, tadi kita sebenarnya nak bersama dengan pemain e-sport tu, tapi ada masalah teknikal sikit. Biar kita akan cuba untuk bersama dengan mereka. Tapi sekarang ni, kita ada penyokong bola sepak antarabangsa juga. Sesuai dengan demam Euro kita ni. Ini kita cakap pasal Euro, kita cakap juga pasal bola sepak peringkat antarabangsa, kelab-kelab kan. Betul. Jadi ada 4 orang ni Zik. Betul. Kita ada Talib Mizat, penyokong Manchester City dan England. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Hidayat Fitri, penyokong Liverpool. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang itu. Itu dia Hidayat. Dan juga penyokong Jerman juga. Ya, kita ada Jupri Bacotang yang merupakan penyokong Arsenal dan juga France. Ramai France, Mbappe. Okey. Yang ni sebut. Yang terakhir kita ada Muhammad Zulfaris Zahari. Ya. Saya. Penyokong Manchester United. Portugal. Tak sebut. Penyokong MU, Faris.
Ya, saya penyokong Manchester United dan Portugal. Yes, nampak. Sama dengan Aziz betul-betul Portugal MU. Sebab Bruno ada kat situ. Itu je tujuannya. Cristiano pun ada, X. Mana boleh kira gitu. Itu dah tim lain. Okey. Alright, coach. So, kita nak tanyalah. Sebelum kita duduk borak-borak pasal Euro, nak tanya pasal kelab dululah Khalid Mizzat. Okey. Kenapa Manchester City? Apa kelebihan Manchester City? Man City ni sebab dia punya gameplay dia modern gameplay lah, macam sebab kita ada Pep Guardiola, lepas tu punya mentality, personality team pun berbeza lah berbanding sebelum ni. Memang sangat advance lah tahun ni. Kita tengok dapat achieve macam-macam achievement sampai masuk ke final Champions League walaupun tak menang, tapi first time masuk pun dah good enough for us lah. Tu memang satu rekod yang terbaik untuk City, sebab saya support City lah sampai sekarang. Tapi sebenarnya kalau kita cakap Talib, nak tanya Talib dulu kita cakap pasal bola sepak Liga Perdana Inggeris dekat Malaysia ni, yang biasa, yang sesuai dengan mulut-mulut kita bercakap daripada zaman dulu, Manchester City tak ada. Ada Liverpool, MU, Chelsea dengan Arsenal. Macam mana awak boleh sokong City Chelsea pun sama lebih kurang macam City juga, tapi kita kali ni kita ada satu, orang kata apa, satu vision yang baru lah dengan di bawah naungan CFG, City Football Group ni, di mana dia ada satu projek team yang sangat besar, satu dunia di satu projek yang sangat besar. Termasuklah Man City, kelab pioneer untuk dekat England. Dia nak satu long term success lah dalam setiap team dalam City sendiri, daripada academy sampai ke first team. Itu yang saya sangat menarik minat saya lah untuk support. Baik, ini bukannya penyokong tampal memang dia ada history semua. Ada knowledge. Ada knowledge. Jupri. Kita nak tanya, tahap mana die hard fan yang awak terhadap Arsenal ni? Saya start sokong Arsenal ni sebenarnya start daripada sekolah lagi. Lama. Mula-mula nak sokong tu, saya minat David Beckham. Okey, minat MU lah. Kemudian saya keliru. David Beckham beken. Beken. Kelab Arsenal tu tak dari situ saya sokong Arsenal sampailah sekarang. Dia keliru. Start daripada confused Beckham. Keliru kekal City jugalah, akhirnya sokong Arsenal sampai sekarang. Tapi masa keliru tu ada beli tak minyak rambut Beckham time tu? Tak ada. Okey. Kita pas soalan ni. Saya nak tanya orang yang sokong MU dululah. Okey, sila. Penyokong MU. Zulfaris pula macam mana? Mulanya background awak bos saya perasan buat aku fikir belakang Ini nama dia peminat MU, dia ada effort. Okey, awak menyokong MU dari zaman siapa? Dari zaman obviously Cantona lah. Saya start menyokong masa Manchester United mula mendapatkan Eric Cantona lah. That time Manchester dah mula macam menampakkan semangat more to berpasukan lah. So masa tu saya dah start minat lah. Sebelum tu pun saya dah start minat lah. Ada few macam Mark Hughes semua. Tapi bila dah Manchester membeli Eric Cantona dekat Leeds tu, masa tu saya dah mula macam start die hard fan lah. Ikut perkembangan MU lah time tu. BMU, Bulletin Manchester United, antara page yang famous dekat Facebook kan, Faris? Ya. Sekarang kita orang ada lebih kurang 270 lebih likers lah. Saya salah seorangnya, Faris. Macam mana? Saya salah seorang yang follow. Terbaiklah. Tapi kata sokong Leicester. Untuk pengetahuan semua, saya one of ahli Manchester United dan juga presiden Bulletin Manchester United lah. Nampak. Okey, saya tanya untuk Liverpool pula. Saya tanya untuk Liverpool pula. Yang ni, kelab yang juara dunia tu. Yang mana? Liverpool tu. Ya, bila juara dunia, tanya. orang expect tinggi. Bila masuk yang kali ni tak dapat nak kekalkan kejuaraan. Apa awak punya komen ni, Dayat? Okey. Kalau tanya saya tentang pertahankan kejuaraan ni, ini sebenarnya benda yang paling susah. Nak mengejar, nak menjadi juara tu lebih mudah. Maksudnya kita build up untuk jadi juara daripada bawah ke atas. Tapi bila kita dah di atas tu sebenarnya, itu paling cabaran paling getir lah. Maksudnya kita nak mengekalkan
Dan boleh saya kata tak bernasib baik. Tahun ni Liverpool tak berjaya lah dalam banyak-banyak dalam semua competition yang kita sertai. Kita gagal FA Cup, kita gagal, Carling Cup pun sama, Champions League pun kita tergolek. Okey. So yang paling agak mengecewakan, namun still masih lagi kami mendendangkannya, iaitu kami selepas juara EPL tahun lepas lah. Yang itu paling frust. Maksudnya kita ingat tahun ni kita dapat go on lagi untuk jadi juara sekali lagi mungkin, tapi malangnya di tengah jalan kami tersasar sekejap. Walaupun lepas tu kita dapat naik nombor 3 lah. Tak apalah Hidayat, janganlah sedih-sedih. Kita main Champions League tu, tak apa. Okay, so expectation kita pendek lah Euro lah. Kita pergi Euro lah. Kita nak tanya Talib Mizat dulu. Talib Mizat sokong England. Kenapa? Dan rasanya boleh pergi final tak? Boleh menang tak Euro tahun ni? Talib akan berdepan dengan Hidayat lah. Kena tengok sama-sama. Sebab England akan lawan Jerman. Okey, England ni apa yang saya suka kat England sebab dia banyak pemain muda, ada banyak variasi dekat attacking dia. Macam ada Grealish, ada Harry Kane yang menang Golden Boot, Playmaker Award. And then average player untuk team squad England ni pun muda tau, 25 tahun average umur dia orang. Betul. Jadi kalau tengok macam Foden, Saka, Sancho, Bellingham dan foreign players yang England sendiri yang main kat kelab luar pun sikit. Semua bermain dalam Liga EPL. Jadi 11.5% dia sikit, 3-4 orang je main Liga luar. Jadi saya rasa tu yang menarik saya lah. Lagipun dekat England, dekat Liga EPL tu pun ada banyak manager-manager yang top. Macam Pep, ada Klopp, ada Tuchel, ada Bielsa. Dan saya predict England akan masuk ke final lah. Akan bertemu dengan England masuk final. Belgium. Tapi apa kata pula Hidayat? Sebab Hidayat England lawan Jerman ni 16 pasukan terbaik. Talib kata masuk final England. Jerman pula macam mana? Jerman mula-mula nampak macam goyang sikit. Tapi lepas tu tiba-tiba dia boleh pergi pula kan. Itulah yang kadang-kadang kita boleh bicarakan. Kalau dalam bola ni dia ada dua, memang ada dua jenis tu. Maksudnya satu pasukan tradisi, satu pasukan yang form. Maksudnya tradisi ni macam nama-nama besar yang biasa kita dengar lah. Kalau dalam Euro, Germany, Itali yang memang powerhouse. Kalau dunia kan kita ada Brazil lagi. Okay. Tapi ada pasukan yang on form like macam even England sendiri sekarang dengan biasa muda dia. Belgium tak lupa, top ranking sekarang, dan juga macam Portugal lah. Tapi kalau Talib awal sangat, dia baru sangat second round. Kita baru dekat second round. Kalau dia kata England terus ke final tu macam ambitious lah. Macam penyokong-penyokong England yang biasa, memang macam tu kan. Terlalu tinggi. So kita jumpa dulu Iceland macam mana. Memang kita tak tahu lagi apa yang akan ni. Kalau cakap pasal Jerman pun memang tahun ni kita depleted sikit lah. Macam pada sesi tim tu agak berat maksudnya. Kita gunakan tim yang lebih kurang sama berulang kali, dan beberapa pemain baru pun belum meyakinkan lah. Kurang meyakinkan. Alright, kita nak tanya Zulfaris pula pasal Portugal. Ini kumpulan grup maut Portugal dengan Perancis. Tapi nasib baik dapat walaupun tempat ketiga ni Faris. Kalau tanya saya, final France dengan England lah. Walaupun saya tak suka England, tapi dengan dia punya defense line, dengan dia punya player, saya rasa dia ke final lah. England? Memang saya tak suka England. Kalau tanya England saya, final? saya memang tak suka England. Saya bukan big fan of England lah. Tapi, ialah saya Portugal, cuma saya rasa Portugal sangkut lah dengan France. Okay, last kita Hidayat. Jupri. France boleh menang Euro? InsyaAllah kalau tengok daripada list player yang ada, sebab France sebelum ni pun penyandang juara Piala Dunia kan. Ya. Itu sebenarnya kalau tengok pun bawa semangat Arsenal tau. Sebab tu saya cakap. Tapi last Perancis banyak dia punya berlambak pemain Arsenal kat situ. Dululah sejarah. Jupri, tapi last Perancis kalah dengan Portugal, Jupri. Nak Arsenal dah level Norwich dah. Player France yang ada daripada goalkeeper, pertahanan sampailah ke penyerang solid. Betul. Ada Benzema,
So saya tak France akan pergi ke final sampai jumpa Jerman. Wah, okey. Jerman pula. Dia kata France jumpa Jerman. France, Okey, Jerman, tak apa. Sebenarnya kalau boleh kita nak fight lama lagi ni. Kita baru Tapi start tak ada papan-papan masa lah. Tak cukup Baru lah. je nak membakar sekarang ni. Thank you. Kita ucapkan kepada semua tetamu kita, Talib Mizat, Jupri, Hidayat Fitri dan juga Muhammad Zulfarid Zahari. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama kita orang di Borak Kopitiam, okey? Siapa yang cakap betul tu nanti final tu, nanti cari kita semula Kita buat special episode. Alright. England. Okey, itulah dia. Terima kasih. Penyokong-penyokong yang semua ada knowledge. Betul, fanatik. Semua ada ilmu nak tengok bola tu. Bila minat Zik, dia akan study benda tu Zik. Kena tahu juga Zik. Macam Zik pun katanya selain daripada England dan juga Jerman, Portugal, Zik juga sokong tim yang dah terkeluar tu kan? Yang mana? Yang dah terkeluar banyak-banyak tu. Yang terkeluar banyak-banyak tu siapa? Antaranya ada Turki. Ada. Sokong juga. Tu sokong. Saya sokong semua pasukan. Lepas dah terkeluar baru tukar tim. Alright. Kita nak berehat seketika. Saya nak kaji apa yang Fafni cakap tadi. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Lepas ni. Kita hampir-hampir dapat masuk e-sport punya. Oi, betul Zik. Tapi kali ni kita dah dapat. Dah dapat dah? Dah dapat. Tapi cuma hari ni itulah kita macam terkejar-kejar sikit sebab kita punya topik kita nak bincangkan ni seronok pasal bola tanah air, pasal bola Liga Perdana Inggeris, pasal Euro tengah demam Euro sekarang ni. Tapi tak apa, kita bawakan pemain e-sport kita pula. Ya, kita ada Luqman Haziq Ajiman. Assalamualaikum. Salam. Wah, sekarang ni memang orang kata e-sport ni thing lah. Memang benda yang memang tengah hot sekarang ni. Betul tak, Luqman? Betul lah. Sekarang tuah trend sekarang orang kata. So macam mana Luqman boleh start berkecimpung dalam e-sport ni, Luqman? Dia macam actually saya start daripada hobi orang kata. Saya tak pernah terfikir pun yang saya akan jadi professional player. Lagi-lagi mewakili negara kan. Tak pernah terfikir pun sekali dalam hidup saya. Tapi dia mula dari hobi. Saya main kawan-kawan, main dengan saudara. Tapi daripada hobi tu saya perasan saya ada bakat yang saya ada bakat untuk pergi lebih jauh. So dari situ saya memang letak lebih banyak effort, practice supaya saya dapat orang kata fulfill potential saya. Dan alhamdulillah so far saya boleh cakap saya dah kecapi bagai banyak kejayaan yang manis lah. Betul. Nampak tampal kat belakang tu saya nampak 10,000, sebelah kiri 15,000. Nampak seronok hadiah-hadiahnya. Tapi itulah nak tahu Luqman bila kita bermain e-sukan ni kan, permainan games bola sepak ni contohnya kan, setiap tahun contoh selalunya ada update dari versi ni ke versi ni. Setiap pembaharuan tu selalunya antara kontrol-kontrol dia mungkin ada berubah sikit. Macam mana awak nak adaptasi setiap tahun tu cepat sangat tu? Sebab itu yang bezanya FIFA e-sports dengan game lain, di mana FIFA ni setiap tahun dia ada release game yang berbeza. So dalam game berbeza tu ada meta yang berbeza. Macam satu tahun tu mungkin gol tanduk lebih efisien. Ada tahun lain maybe kena sepak dari luar je. So cara untuk adapt tu saya just kena practice sebanyak mungkin lah. Setiap kali FIFA baru keluar dalam bulan 9, bulan 10 dia baru keluar tu, saya kena practice sebanyak mungkin. Sebab saya nak try siapa yang dapat adapt secepat mungkin dia akan ada advantage lah sepanjang tahun. So sebab tu saya memang try nak adapt secepat mungkin. Ya, okey. Kalau tengok Khamis lepas Luqman baru je mengalahkan Jepun untuk perlawanan friendly. Luqman, boleh cerita sikit Luqman? Macam mana apa jadi kat game tu? Alhamdulillah tahun ni saya terpilih salah satu daripada 3 orang yang terpilih untuk mewakili skuad Harimau Malaya, e-sukan Harimau Malaya iaitu Irimau. So untuk Irimau ni kita orang telah berjaya qualify ke orang kata World Cup lah untuk FIFA punya tournament, untuk FIFA yang game. So FIFA Nations Cup, pasukan Irimau, skuad Irimau telah berjaya qualify ke Denmark pada bulan Ogos akan datang. So hari Khamis lepas kita orang dah buat friendly dengan pasukan FA Jepun, e-sukan FA Jepun, sebab kita orang 2 qualify antara 2 daripada 5 negara Asia yang qualify. So kita orang nak practice atas sebelum lain. So ada friendly dan alhamdulillah lah kami lepas saya dengan Akmal, teammate saya berjaya menang ketiga-tiga perlawanan. So orang kata tu memang a good step sebelum main tournament pada bulan 8 nanti di Denmark. Yes, terbaik okay. Luqman. Luqman nak tahu juga Luqman secara ringkas je Luqman, sebab yalah hari ni kita macam terkejar-kejar sikit. Betul. Luqman sebagai pemain e-sports, e-sukan profesional, mungkin ada sedikit nasihat untuk adik-adik kita yang baru nak berkecimpung dengan sukan ni, pembahagian masa dengan pelajaran juga macam mana?
Saya selalu tekankan sebab isukan ni masih baru lagi. So saya tahu ramai adik-adik yang orang kata memang teruja untuk terlibat dalam e-sport, memang nak convince kat parents diorang untuk main e-sport, nak jadi professional player. Tapi saya memang selalu tekankan jangan tinggalkan studies. Kena balancekan. Studies tu penting. Macam saya sendiri, saya sekarang graduan degree. So selain daripada bermain e-sport, tak kira lah FIFA ke ataupun mungkin game-game lain, make sure korang ada backup, iaitu backup korang tu studies korang. Sebab let's say lah kalau ada orang kata benda yang kita tak boleh expect masa career kita, so studies tu boleh jadi backup kita lah kalau contoh career kita tak jadi 100%. So studies tu penting. Tak adalah cakap fokus satu benda sampai satu benda yang dia kena pandai balancekan lah. Ada jadual yang buat. Baik. Wow. Sebab saya pun main FIFA. Kita pun main FIFA kat main rumah. juga. Ini sampai main lawan Jepun tu. Yelah. Jadi kita kena fokus training lagi. Adaptasi dengan cepat. Kata Luqman. Luqman, nanti kita belajar Kita nak belajar dengan Luqman cara main Boleh. Apa nama IG Luqman? So saya ada IG, Facebook, Twitter semua Luqman HZQ. So tu memang social media saya di mana saya akan update tentang saya punya perjalanan career saya sebagai e-sports FIFA player lah. Nanti saya DM, saya nak belajar. Yang terbaik Luqman. Terus harumkan nama negara Luqman Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Luqman. Waalaikumsalam. Wow, hebat delaka Betul, yang bersama dengan kita hari ni. Saya tak sempat nak bertanya tips-tips macam mana nak buat skill kat FIFA baru ni. Itulah kita DM dia nanti. Kan boleh DM kat IG. Sebab Buat apa selalu tanya ambil dekat penalti live. tak masuk kalau FIFA. Penalti susah. Okey, andaikan kita jadi pemain e-sukan. Andaikan. Hui. Lepas tu? Tak. Bacalah tajuk lagu tu apa. Andaikan. Itu kita nak link kan. Okey, kita ada seorang lagi peminat sukan juga ni, sukan bola sepak juga, dan seorang penyanyi yang kita tahu memang suara dia memang hebat. Orangnya pun happening. Tapi kita nak bawa sekarang kan nak rehat dulu ni? Ya, kita ada. Kita bersama dengan Sarah Suhairi. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Apa khabar warna hijau tudung dia hari ni? Sarah. Warna happy lah pagi-pagi ni. Sebab warna dia macam tudung dalam iklan shampoo. Oh yo. Sarah sokong pasukan mana Euro? Saya tak layan bola sangat lah. Oh ya ke? Alah salah info kita dapat. Of course Sarah sokong yang menang. Yang menang. Maknanya belum sokong lagi lah. Belum lagi. Tunggu yang menang nanti. Tunggu final lah. Okey. Kita nak cakap pasal lagu baru Sarah ni. Ya. Rasanya tahun ni saya ada beberapa kali lah asyik interview Sarah. Apa kata Sarah interview kita? Tukar pula. Jangan. Okey. Lagu Andaikan Betul. Dengan cerita lagu ni terperam 2 tahun. Kenapa? Betul. Sebenarnya lagu ni Sarah dah record pada awal 2019. Dia sangat-sangat lama lah kan. Tapi macam baru sekarang nak keluar. Ramai juga tertanya-tanya. So kenapa sekarang Sarah? Kenapa bukan 2 tahun yang lalu? Jadi sebenarnya kita memang plan untuk keluarkan lagu ni bersama dengan OSC Drama. Jadi Alhamdulillah lagu ni setelah dihantar kepada TV3, mereka pun macam, lagu ni sesuai untuk drama yang akan ditayangkan. Jadi dah pun ditayangkan drama Hatimu Sedingin Salju. Alhamdulillah. Jadi itulah dia Andaikan untuk drama yang terbaru. Tapi ceritanya pasal apa Andaikan tu? Kisah cinta ke, putus cinta ke? Ada kena mengena dengan drama ke? Yang lagu Andaikan ni dia memang berkait juga dengan kisah cinta, tetapi tak kiranya tak sampai nak bercinta tu. Dia macam andaikan kita bersama macam tu. Andaikan kita bercinta lah. Andaikan. Andaikan kita imajinasi lah. Andaikan kita couple lah macam tu. Betul. Andainya kita couple. Faham. Tapi ada tak jalan cerita dia sama dengan jalan cerita Hatimu Sedingin Salju? Kalau nak tahu kena tengoklah drama ni. Janganlah bagi jawapan gitu. Bagilah sikit. Ada tak sikit-sikit yang sama tu? Adalah, dia ada serba sedikit lah sebab episod pertama macam Sarah tengok baru ni kan, dia pun macam sedih ditinggalkan, macam dah nak kahwin ni tapi tiba-tiba pengantin lelaki tu pula tak nak. Tak tahulah kenapa lelaki sekarang macam tak nak lari kan, tak nak kahwin, tak tahu kenapa. Itulah. Yang ada kat depan lah. awak ni 2 orang lelaki ni, salah lelaki. Sarah, penggambaran video klip tu 2 tahun lepas juga ataupun baru buat sekarang?
Okey, disebabkan sebenarnya lagu ni kita keluar mengejut sebab tak ada dalam plan tahun ni. Sebab kalau kita ikutkan sebenarnya ini adalah lagu ketiga Sarah untuk tahun ni. Di mana saya tak pernah buat 3 lagu dalam satu tahun. Patutlah kita selalu jumpa. Untuk lagu kiranya lirik video yang ada sekarang ni, buat pengetahuan anda semua, itu adalah karya pertama saya. Alamak. Direct sendiri. Sendiri bikin Saya buat sendiri dekat rumah sebab memandangkan PKP, kita tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak jumpa production dan sebagainya. Jadi kita gunakan apa yang ada di rumah untuk buat lirik video tu. Ya, memang lilin-lilin tu semua ada plan lah masuk lilin. Ada. Yalah, tengok apa dekat dapur boleh guna. Ada lilin. Pakailah lilin mak. Stok kalau api tak ada tu, habis semua dia dah pakai dah. Lilin tu semua. Tapi macam mana konsep yang Sarah boleh fikir nak buat konsep macam tu? Ada tengok daripada mana-mana ke? Sarah sebenarnya lama kiranya mengidamkan satu macam kiranya video yang nampak very macam retro, klasik and also macam dia nampak macam filem-filem sikit macam tu. Ya, tengok ada ukulele kat belakang tu. Kan gitar tu. Ya, yang menyanyi pun dah nampak klasik dah. Ya. Okey, so Sarah macam mana nak fokus nak jadikan 3 lagu Sarah tahun ni semua sama naik? Wow, itu adalah soalan yang sangat susah untuk saya jawab, tetapi saya cuba untuk kita fokus ketiga-tiga lagu ni untuk kita promosikan dia. Mungkin agak sukar, especially bila kita PKP sekarang ni, tetapi saya akan cuba yang terbaik lah, insyaAllah. Sebab banyak juga Sarah record dari rumah. Alhamdulillah, adalah juga fasiliti, ada mic dan sebagainya, ada mini studio dekat rumah. Jadi saya akan cuba kiranya promosikan sebanyak mungkin, bekerjasama juga dengan label. Dan terima kasih sebab Borak Kopi Syam sudi nak panggil kita pagi ni untuk kita promo lagu baru. Terima kasih banyak-banyak. Sarah, macam mana ni ada share tak dengan peminat yang video klip tu Sarah yang buat tu? Ada share, ada bagi tahu? Setakat ni saya tak share lagi, tapi tak apalah. Kita loki je, kita tak nak lah macam okey Alah, bukan sebab nak tahu feedback. Sebab takut orang ambil Sarah jadi director movie kan. Itulah yang nak tanya tu. Kok lepas ni punya dia director. Tengok music video je. Ini boleh ni buat cerita Transformers. Sebab tu nak tahu tu feedback tu. Soon insya-Allah, doakan. Okey Sarah, harapan Sarah untuk lagu-lagu Sarah, untuk peminat-peminat semua sokong 3 lagu Sarah. Baiklah, untuk kepada semua penonton Borak Kopitiam dan juga fans-fans saya dekat luar sana, Sarah Hey, terima kasih sebab support Sarah daripada awal sampai sekarang, dan teruskan dengan karya-karya yang akan datang dan juga support semua karya tanah air kita, insya-Allah. InsyaAllah. Seperti biasa, kalau belum follow lagi Sarah, boleh follow Sarah dekat Instagramnya Sarah Hey. Sarah Suhairi. Tu nama fan club. Nama fan club dia Sarah Hey. Ni Sarah Suhairi punya Sarah IG Suhairi. dah 1 million. Belanja sikit. Aduh lah Sarah. Alright, okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Sarah. Betul. Kejap lagi kita akan tengok persembahan Sarah dari rumah. Ini yang istimewanya, katanya dia buat sendiri semua. Yeah. Apa pun stay safe Sarah Alright, you guys too. Bye-bye. Bye-bye. Itu dia Sarah Suhairi. Sempat lagi sebenarnya Sarah mungkin boleh buat lagi 2 lagu. Sebab sekarang baru bulan 6. Ada 5 lagu tahun ni. 5 memang lagu. rekod. Boleh buat terus album. Alright, jangan lupa besok pagi sama dengan Borak Kopitiam lagi pukul 8 pagi macam biasa. Hari ni pasal bola panas. Banyak benda kita borak. Banyak lagi kita nak cerita sebenarnya pasal bola ni. Memang seronok kalau kita bercerita kan. Tapi itulah, nanti kita bawa hari lain. Kita ada music video kita nak mainkan daripada Sarah ni. Ya, betul. Lagu Andaikan. Kita jumpa lagi di Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Stay safe. Kita jaga kita, okey?